Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anak-anak murid cikgu yang berada di luar sana. Sekali lagi pada hari ini cikgu rasa bersyukur kerana dapat menyediakan kamu dengan bahan pengajaran lanjutan daripada subtopik kita dalam bab yang ke-6 iaitu pembentukan imej oleh kanta. Jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, eloklah kita pergi kita tengok pada idea berkaitan dengan kanta ini. Okay, seperti yang kamu lihat dalam slide yang cikgu sediakan ini, kamu nampak dekat sini ada slide, ada kanta yang berbentuk cembung, ada kanta yang berbentuk cembung. Ni yang pertama biasa yang kita lihat, yang kedua berbentuk cekung. Ni yang dua yang dekat dengan pelajar lah. So kanta cembung biasanya berada di makmal, di makmal yang kamu telah pun guna dalam kelas-kelas tingkatan menengah 1, 2, 3, dalam tajuk cahaya dan aplikasi dalam kehidupan. Kita nampak kanta cembung ni digunakan di hadapan bank, di selekor-selekor tajam, dan kita kurang pada kanta cekung lah. Ada sebenarnya kanta cekung. Jadi kita nak kaji dekat sini sebenarnya kanta ni apakah ianya. So kanta ni merupakan sekeping bahan, load sinar, load sinar maksudnya dia tembus, yang mana cahaya boleh melaluinya, seperti kaca, perspek dan ataupun plastik. Dan di permukaannya pula terdapat sekurang-kurangnya, kalau kamu tengok dekat sini, kamu nampak ada dua permukaan melengkung ataupun satu lah. Jadi dalam kehidupan yang utama kita hanya cuma lihat dua lah, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Jadi dekat sini untuk lanjutan cikgu ada sediakan satu pautan. Kamu boleh search juga dengan kamera kamu. Link pun ada di sini, boleh tengok lihat lah dalam TV berkaitan dengan kanta. So kamu dah kenal sedikit berkaitan dengan kanta cembung dan juga kanta cekung. So kita mari lanjutkan dengan kita nak tengok dekat gambar aja dan slide berikutnya nak tengok perbezaan dan juga persamaan. Sebenarnya ada juga persamaan. Okay, yang pertama cuba perhatikan pada kanta cembung dan juga kanta cekung ini. Kalau kamu nampak dari segi perbezaan memanglah dari segi rupa fizikalnya kamu nampak dengan nyata berbeza. Kamu nampak yang paling penting kamu nampak apa yang bersama. Okey, di mana kedua-dua kanta ni mempunyai dua paksi. Di mana kedua-dua kanta ini mempunyai paksi kanta. Paksi kanta, yang ini paksi kanta. Kemudian terdapat juga dengan paksi utama, di mana kedua-dua paksi ini amat pentinglah dalam penghasilan untuk imej apabila sinar melalui kanta tersebut. Jadi sifat bagi paksi kanta dan paksi utama ni adalah kedua-duanya adalah simetri, simetri secara mengufuk dan juga mencancanglah daripada kanta tersebut. Okey, di mana kamu lihat di sini kamu akan nampak simbol O, kemudian simbol F dan juga F italic ini. Kita akan lebih lanjut nanti kita akan lihat apakah ciri-ciri imej bagi kanta cembung, apakah ciri-ciri imej bagi kanta cekung, kita akan belajar selepas ini. Cuma kalau kamu lihat di sini, ini adalah bagaimana sinar cahaya yang dibiaskan selepas melalui kanta cembung, dan ini pula merupakan sinar cahaya yang dibiaskan selepas melalui kanta cekung. Jadi kita nak tengok ciri-ciri imej nanti. Jadi bagi kanta cembung, kalau kamu nampak dekat sini, panjang fokusnya adalah positif. Panjang fokusnya adalah positif. Ini adalah panjang fokus ni. F ni adalah panjang fokus. Untuk F ni adalah panjang fokus. Manakala F ni adalah titik fokus lah. Nanti kita akan tengok definisi apa dia titik fokus. Manakala untuk kanta cekung, panjang fokus dikatakan negatif. Okey, apa kaitan negatif dan positif ni pun kita akan tengok selepas ini. Okey, seterusnya kita tengok pada definisi lah atau istilah optik yang digunakan dalam kanta cembung dan juga kanta cekung. Yang pertama, pusat optik yang dilabelkan sebagai O. Kamu dah nampak dah, betul-betul berada di pusat kanta. Okey, yang dia bermaksud di sini adalah dia seperti pusat kanta, di mana sinar cahaya akan melalui pusat optik untuk dibiaskan. Yang paksi utama yang saya cikgu sebutkan tadi, garis lurus yang menerusi pusat optik satu kanta dan bersambung dengan pusat kelengkungan dua permukaan kanta
itu paksi kanta, garis lurus yang melalui pusat optik dan bersenjangan dengan paksi utama. Okey, dua ni cikgu dah sebut tadi kan. Tiga sebenarnya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kamu dah tengok tadi dalam gambar rajah. Okey, jadi seterusnya kita tengok yang cikgu tanda dulu. Okay, titik fokus. Apa dia titik fokus? Titik fokus ni adalah satu titik yang terletak pada paksi utama, di mana untuk kanta cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menumpu, manakala bagi kanta cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Seolah-olah mencapah. Okay? Tapi sebenarnya kita akan lihat nanti, walaupun dia kata mencapah, tetapi imejnya adalah maya. Tetapi bagi kanta cembung, imejnya adalah sahih. Yang panjang fokus pula jarak di antara titik fokus dengan pusat optik O, suatu kanta yang dilabel sebagai epitalit tadi. Dan berikutnya kita nak tengok jarak objek, itu jarak objek dengan pusat optik kanta, dan jarak imej iaitu V, jarak di antara imej dengan pusat optik kanta. So untuk U dengan V ni kita akan pergi juga lihat dalam slide yang berikutnya. So di sini satu aktiviti yang cikgu lampirkan dekat sini untuk melihat kaitan panjang fokus. Panjang fokus, saya kemudian nampak definisi panjang fokus dan ketebalan kanta cembung. Jadi apa yang kamu nampak dekat sini, satu-satu sinar atau laser yang dihalakan kepada kanta, dan di sini terbentuk imej di skrin lah. Okay, apabila imej terbentuk di skrin, itu adalah imej. Ya, betul. Ini sahih. Kalau imej yang tak terbentuk di skrin, itu adalah imej maya. Jadi kat sini, kita cuma belajar atau kita kaji berkaitan dengan kanta cembung lah. Jadi apa yang berlaku di sini, yang pertama kita kena faham lah. Kita kena faham bagaimana apa objektif yang aktiviti ni lah. So yang pertama, objektifnya menentukan panjang fokus kanta cembung lah dengan kuasa kanta. Okey. So selepas ini, kita lihat kita lihat dekat sini apabila selepas imej terbentuk pada skrin, kita laraskan kanta dan kita boleh ukur F lah. Kita boleh ukur F ni, kita ukur. So contoh dekat sini kita ada kanta tebal, F nya adalah 11.2. Kalau kanta nipis, fokusnya adalah 20.1. Maksudnya kalau nipis ni lagi jauh lah. Kalau tebal ni pendek. Manakala kuasa kanta diberi oleh formula ini. Kita tengok dekat sini, 100 bagi 1 per F, ataupun kita boleh yang mudah, kita gunakan P sama dengan 1 per F, di mana F ni kita terus tukar ke dalam meter pun boleh. Kamu nak guna 100 bagi panjang fokus dalam cm ni pun boleh, atau pelajar boleh gunakan F sama dengan P sama dengan 1 per F, di mana pelajar tukar siap-siap fokus ni dalam unit meter. So kita tengok dekat sini, kuasa bagi kanta tebal lebih tinggi berbanding dengan kuasa daripada kanta nipis. Itulah kaitannya. Maksudnya apa dekat sini? Panjang fokus pendek untuk kanta tebal, tetapi kuasanya adalah tinggi. Itu berkaitan yang boleh kita lihat di sini. Okay, berikut adalah panduan untuk pelajar-pelajar melukis ataupun bagaimana mendapatkan imej daripada kanta cembung dan juga kanta cekung. Ni panduan. Ini panduan asas. Okay, pelajar akan ditanya nanti dalam kertas 2 lah. Biasanya dalam kertas 2 bahagian A atau dalam kertas 1 tu cuma kita pilih lah mana gambar rajah yang betul. Ni ada panduannya lah. Okay. Yang pertama, bagi kanta cembung, kita tengok dekat sini, sinar mesti melalui pusat optik lah. Terus, ni kemudian nampak ni, ada dua paksi tadi. Dua paksi yang saling serenjang di antara satu sama lain, itu paksi utama lah. Paksi utama dan juga paksi yang kita nampak tadi. Okay, kita nampak. Okay, terus, sama juga seperti kanta cekung. Garis akan tetap melalui pusat optik. Ni yang pertama. Ni cahaya yang datang daripada objek lah. Okey, yang kedua. Kita tengok dekat sini. Satu cahaya yang selari dengan paksi utama
Satu cahaya yang selari dengan paksi utama ni. Kita label lah. Paksi utama. Paksi utama. Okey. Akan dibiaskan melalui titik fokus. Ini titik fokus lah. Di mana kalau kita lihat pusat optik ni daripada O ke F di sebelah kiri kamu dan O di sebelah F di sebelah kanan kamu, jaraknya adalah sama. Jaraknya adalah kalau sini 2 cm, di sini pun juga 2 cm. Okay. Kalau nak lukis lebih baik kita guna kertas graf atau kertas kotak lah. Lebih seragam, lebih cantik dan tepat. Jadi kalau kita dapati, kita tengok dekat sini, okey, apabila sinar cahaya yang dibiaskan selepas melihat objek lebih tumpat, maka garis normal dapat dibina dan sudut di sini adalah kecil lah sebab dia melalui medium yang tumpat dan dibiaskan ke medium yang kurang tumpat. Sama juga di sini. Cuma di sini kalau kita lihat tadi di awal slide tadi, dia dah menyatakan bahawa sinar cahaya daripada kantar cekung akan dicapahkan. Ini maksud capah. Ini tertumpu. Ini tumpu. Ini capah. Capah maksudnya sinar yang dibiaskan tu tidak pergi kepada fokus. Tidak pergi kepada titik fokus ini. Tidak pergi kepada titik fokus. Dan sama juga di sini hukum biasa kita pakai. Ada garis normal dekat sini. Menjauhi garis normal. Jadi untuk mendapatkan garisan yang betul, kita buat satu garis putus-putus. Ini maksudnya garisan maya lah. Garisan yang tak bentuk ataupun kalau kita cari dia punya image tu tidak terbentuk pada skrin. Sebab tu kita buat garis putus-putus lah dan sambungkan kepada fokus di bahagian dalam atau di sebelah kiri kamu. Okey. So ini dua petua yang utama. Petua yang berikutnya adalah yang ketiga yang terakhir. Okey, sinar cahaya yang melalui fokus terus terbias melalui paksi utama. Okey, dan selarikan selepas melalui fokus lalu pada paksi utama, sentuh pada paksi utama dan selari dengan paksi berikutnya lah di sebelah kanan kamu. Okey, ni kamu nampak lah. So ada 3. Begitu juga dengan kantar cekung tadi. Okey, lalu satu cahaya, kemudian biaskan satu garis yang selari dengan paksi utama. Okey, kemudian kita sambungkan garis lurus ni kerana imej ni nanti adalah imej yang maya lah. So, untuk lebih faham, cikgu gabungkan. Cikgu bagi satu contoh gabungan langkah 1 hingga 3 tadi di sini. Okey, yang pertama katakanlah ini objek. Okey, ini sinar 1 kat sini. Sinar 1 terus melalui optik kat sini. Sama lah, ini 1 juga. Terus melalui optik kat sini. Kemudian yang kedua, okey, satu garis yang selari. Okey, yang selari lalu pada paksi, kemudian lalu pada F lah. Satu optik, satu F. So kita sambung. Bila kita dapat pertemuan ini, ini adalah imej terbentuk. Imej terbentuk di kawasan persilangan ini. Jadi kita akan nampak lah. Objek ni biasanya yang sini, kalau yang 2 tadi, untuk U terpanggil jarak objek. Itu lagi V. Itu jarak imej. Ni. Okey, sini inilah U. Ini color. Sini adalah V. Okey, jadi kalau kita nyatakan ciri-ciri, kita tengok sini ciri yang pertama. Okey, dibesarkan, kemudian nyata, kemudian songsang sisi lah. Tapi bagi kantar cekung pula, kita gunakan konsep yang sama. Okey, satu garis melalui pusat optik, satu garis yang selari, kemudian dibiaskan. Okey, satu kemudian garis ni kita sambung, maka terbentuklah satu imej di sini. So apa yang kita boleh simpulkan? Imejnya yang pertama kecil, kemudian tegak, dan yang terakhir adalah maya lah, iaitu objek tidak terbentuk atau tidak dapat dibentuk pada skrin. Okey, boleh tengok dalam buku rujukan dan buku teks lah.
Ini contoh yang cikgu gabungkan langkah 1 dan juga langkah 3. Okay, untuk slide berikutnya, di sini ciri-ciri bagi kanta cebung lah. Kanta cebung kita boleh lukis. Dalam buku teks ada soalan yang kita kena tengok nanti. Di mana kenapa kita eksperimen ni dijalankan untuk kanta cembung saja tapi bukan pada kanta cekung. Kenapa? Okay, jawapannya nanti cikgu beritahulah. Okey, pembentukan di sini objek dari infinity kalau kita lihat daripada infinity di luar sana. Okey, iaitu di mana cahaya objek daripada jauh. Nak daripada satu objek yang jauh. Okey, kita lihat dapati kita gunakan konsep. Satu melalui pusat optik, satu lagi yang terus kepada faksi. Kemudian mesti selari dengan faksi. Inilah dia punya image lah. So image dia yang pertama jarak image V sama dengan F. Ni kedudukan image lah ni. Di mana jarak V sama dengan F, panjang fokus sama dengan panjang fokus. Image di F, image di F, ciri-ciri nyata, betul. Kemudian songsang, ya betul. Dan yang terakhir dikecilkan sebab objek ni daripada infinity besar lah. So bila sampai dekat sini dia jadi kecil. Okey, bagaimanakala bagi kedudukan objek yang lebih besar daripada 2F. Ni F macam saya cakap tadi, jarak ni sebenarnya sama. Okey, kalau F ni 5, okey, antara 2F ini jadi 10 kita gandakan. Kalau ini 3F, ini maksudnya 15 lah. 15 sama di sebelah kanan. Sama juga di sebelah kanan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, apabila objek di antara lebih besar daripada 2F, apa yang berlaku? Kita kena konsep panduan melukis gambar Raja Sinar tadi. Lalu pusat optik, kemudian selari, kemudian jumpa, lalu pada fokus, kemudian bercantum. Inilah image yang terbentuk. Perhatikan image-nya. Yang pertama kita tengok ni dengan jelas. Pertama image-nya nyata. Betul, dia songsang, dan yang terakhir diperkecilkan. Ni dalam soalan kalau kamu tak tahu ciri-ciri image yang terbentuk, pelajar boleh lukis sendiri dengan menganggar lah, dengan membuat anggaran, kamu lukis. InsyaAllah kamu akan dapat ciri-ciri image yang betul dengan membuat anggaran sahaja. Okey, dan yang contoh yang 2 ni sama juga lanjutan tetapi jarak objeknya pada 2F lah. Tadi lebih. Tapi yang ini 2F. Okey. Kita tengok sini apa yang berlaku. Ciri-ciri yang paling penting di sini sebenarnya. Okey, sesuatu objek, image dan objek sama saiz. Sama saiz apabila jarak objek diletakkan pada 2 kali panjang fokus, kita akan dapat objek, image yang sama saiz tapi tetap songsang, dan yang paling pentingnya nyata, iaitu image boleh terbentuk di skrin. Okey. Dan yang keempat yang keempat, objek kita lihat di antara 2F dengan F. Sebenarnya yang ini yang paling penting ni, kedudukan objek di mana kedudukan objek di antara F dengan 2F, atau kedudukan objek sama dengan 2F, atau kedudukan objek lebih besar daripada 2F. Ini yang paling penting sebenarnya. Yang ini kalau belajar ikut tadi panduan macam mana melukis gambar Raja Sinar, yang pertama lalu pusat optik, yang kedua selari dengan faksi utama, lalu pada F di mana garis persilangan itu dapatlah image. Kita pun boleh buat sendiri. Contoh dekat sini, tengok objek, tengok image. Okay. Image yang pertama lebih besar lah. Yang kedua kita lihat songsang. Dan yang terakhir adalah nyata. Yang paling penting ni lah nyata. Objek image bagi kanta cembung adalah nyata. Okay. Ni boleh buat dalam kutip pun ada. Dan seterusnya sama juga. Tapi kali ini jarak objek sama dengan F. Sama dengan F. Ini yang berlaku. Kita buat macam mana pun dengan panduan tadi, kita tak akan dapat cantumkan 2 garis ini. Mengikut panduan melukis gambar Raja Sinar, kita tak akan dapat cantumkan. So apa yang berlaku? Yang pertama, bila tak dapat cantum dan objek terbentuk di sebelah kiri, tidak terbentuk pada skrin, bermaksud objek itu, image itu adalah maya. Okay. Image itu adalah maya, tegak dan diperbesarkan. Apabila, kenapa ciri-ciri ini berlaku? Ciri-cirinya adalah apabila image berada di infinity. Dan berikutnya kita lihat, image yang berada dekat sini, lebih besar daripada fokus. Lebih besar daripada
Fokus kita tengok kat sini. So, apa berlaku? Gunakan konsep yang sama. Sama. Kalau yang ini tidak bertembung, ini juga tidak bertembung. Tapi kita dapat cantumkan di sebelah kiri. So, kita akan dapat beza antara gambar rajah yang atas ni. Okey. Yang ini dan yang ini adalah, yang ini garis putus-putus. Yang ini garis putus-putus bermaksud image ni adalah maya lah. Image maya. Image adalah maya lah. Yang ini objek. Sebab dia terlalu besar, maka image ni tak dapat dilukis dekat sini. Tapi ini dapat dilukis. Ketika bila, tengok. Ini syarat berlaku U sama dengan F, tapi ini berlaku apabila U lebih kecil daripada F. Syarat-syarat ni. Syarat-syarat ni amat penting. Macam mana kamu nak tentukan ciri-ciri objek setelah dibiaskan menjadi satu kanta cembung. Dan bila kamu dapat menggunakan panduan melukis gambar rajah sinar dengan betul, akhirnya kamu akan dapat ciri yang betul bagi sebuah image yang dihasilkan. Okey, seterusnya. Ini pula ciri-ciri dan bagaimana nak melukis gambar rajah sinar bagi kanta cekung. Bagi kanta cekung. Tadi kanta cembung ni kanta cekung. Di mana sifat bagi kanta cekung, sinarnya akan dicapahkan. Okey, so kita tengok yang pertama, apabila U, jarak objek di antara lebih kecil daripada 2F. Lebih kecil daripada 2F. Kita letaklah kat dalam ni. Kita tengok kat sini. U lebih besar. U lebih besar. Minta maaf. U lebih besar. Kita kat belakang ni lah. Betul. Okey. Pertama, lalu pada pusat optik. Kemudian selari. Okay, ini yang terhasil. Yang pertama tadi cantumkan. Kita akan dapat image. So, image-nya yang pertama kita nampak. Paling nyata adalah tegak. Kemudian, ini adalah kecil. Dan terakhir sekali adalah maya. Ataupun lebih tepat, maya dahulu, tegak dan dikecilkan. Tak kisah. Sebab itu ciri-ciri yang paling penting bagi kanta cekung adalah maya. Okey, yang berikutnya U lebih kecil daripada F, jauh di dalam ni. Dilihat. Setelah menggunakan panduan melukis dengan betul, kita akan dapati dekat sini image-nya. Okey, maya, tegak dan juga dikecil. Kecilkan tidak beranyak berubah dalam kanta cekung berbanding dengan kanta cembung yang begitu banyak panduan bagaimana kedudukan objek yang kita perlu faham dan boleh lukis dengan baik. Contoh U sama dengan 2F atau U lebih kecil daripada 2, U lebih besar daripada 2F. Okey, sekian saja, terima kasih. Harap pelajar boleh merujuk buku teks lah untuk lebih faham melihat pada gambar-gambar rajah sinar dalam pembentukan image. Itu yang lebih penting. Okay, sekali lagi terima kasih.